Halo guys, kita jumpa lagi untuk siri video education, sesi perkongsian. Oke, perkongsian dari saya pada anda, subscriber saya, dan yang belum subscribe tekan subscribe di bawah. Sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan kejuruteraan elektrik. Kali ini electrical power, electrical distribution. Jadi sekarang saya berada di bilik ini, di bilik genset, bilik generator, di mana kita akan tengok demonstrasi proses synchronize, dua unit generator. Ini bilik dia. Saya ada generator satu ini 12.5 kVA, sebelah sana 12.5 kVA. Ada dua genset yang serupa. Right, so kebiasaannya Anda boleh tengok kalau Anda search macam mana proses synchronize generator dijalankan. Ada banyak dalam YouTube kalau Anda nak tengok. Tapi video saya kali ini bukan saja saya nak buat synchronize, saya nak share kenapa proses synchronize itu dibuat. Kenapa dia dibuat? So saya akan cuba terangkan menggunakan kaedah yang mudah untuk Anda faham lah. So kalau Anda nak lebih mendalam, Anda boleh ambil sijil kompetensi. Kalau di Sarawak ini ambil chargeman L3, L3. So Anda akan belajar proses synchronize genset, secara teori dan praktikal, dan Anda boleh cari kerja menggunakan sijil berkenaan. So kenapa kita nak belajar synchronize? Kenapa nak buat synchronize? Apa implikasi dia? Alright. So sebelum kita cerita generator ni kiri dan kanan, kenapa kita synchronize? Persoalan dia kenapa? Sebelum itu kita tengok di luar sana proses pengagihan tenaga elektrik. Dari mana tenaga elektrik itu datang? Dia datang dari mana? Dari penjana lah. Tempat penjanaan. Di mana? Tu dekat hydroelectric dam. Di mana? Lagi di coal power station yang menggunakan arang batu. Mungkin ada juga yang menggunakan diesel, fossil fuel. So yang terbaru sekarang mungkin tak ada lagi. Next time mungkin ada yang menggunakan solar, solar farm. So mereka akan jana dan kita dapati mereka akan menghantar tenaga itu masuk dalam satu sistem pengagihan distribution yang besar, yang utama dipanggil grid. Grid. Masuk ke dalam grid. Daripada grid itu dia disatukan. Lepas itu barulah dia dihantar ke industri, ke rumah kita lah. Macam tu. Saya harap anda faham. It's very simple. Saya cuba terangkan dengan mudah. Begitu ada banyak. Kita ada hidroelektrik bakun, kita ada hidroelektrik batang air, kita ada sejingkat power plant. Kalau di Semenanjung Anda tahulah ada banyak kan. Jadi proses nak satukan tenaga ini, macam mana kita nak synchronize kan lah, mesti sama kan. Kita nak kawinkan
Mesti sama dia punya voltan, dia punya apa lagi frekuensi. Barulah boleh disambung, dicantumkan macam tu. Jadi synchronous generator ini hanya asas sahaja. Kenapa perlu belajar chargement L3? Sebab dia ada teknik yang betul untuk proses synchronize ini dibuat oleh seseorang. Okay? Kalau di luar sana, di substation, di tempat penjenaan tenaga yang besar, dia akan ada orang yang banyak yang menguruskan, bukan seorang dua macam tu. Okay? So itu tujuannya synchronize. So basically apabila kita synchronize engine ini, engine A ini sini, engine B di sini. Kalau anda nak tengok, sama saya boleh sebut ini hydroelectric bakun, ya ini hydroelectric batang air. Dua-dua jana tenaga. So kita nak gabung. Kita gabungkan ia bersama. So kena ada sistem kawalan untuk kita lihat dia dah boleh disambungkan ataupun tidak. Kalau penyambungan tidak betul, itu yang akan menyebabkan apa? Tripping tu. Akan ada berlaku gangguan bekalan tenaga apabila tidak dapat dicantumkan. Ataupun semasa dia berkahwin, seorang berpisah, dia akan trip juga. Saya gunakan bahasa yang mudah anda faham. Alright. So itu tujuannya, asasnya buat synchronize. Okay. So basically engine ini dengan engine sini dia menjanakan tenaga, yes. Tapi apabila kita nak cantumkan, mesti ada tu panel. Panel di belakang tu yang kita akan raras, kita akan lihat supaya kita boleh tahu dia sudah bersedia atau tidak untuk dicantumkan bersama. Okey. Ni kalau anda ambil chargement di Sarawak lah, EIU chargement L3. L3. Alright. So okay, so itu synchronize. Synchronize saya share yang di luar sana. Okay. Kenapa? Apa kelebihannya synchronize ini? Kalau untuk genset nanti anda akan tengok. Kenapa synchronize ini beri kelebihan? Okey. Kita di pedalaman menggunakan konsep synchronize. Ada yang auto synchronize. Ada dua genset yang bekerja siang dan malam. Satu genset akan hidup siang, satu genset akan hidup malam selama 24 jam. Okay. Kita dapati genset akan hidup dan mati secara otomatik, bertukar tangan, okay, bertukar ganti. So itu pentingnya synchronize itu. Kenapa perlu synchronize? Kenapa tidak pergi on satu, off, lepas itu pergi on sebelah? Kenapa? Sebab kita tak mau berlakunya bukan short circuit, short pendek, blackout dalam tempoh masa yang singkat. Kita cuba elakkan itu berlaku. Sebab apa? Kalau berlaku putusnya tenaga walaupun dalam beberapa saat, 1 saat, milisaat, peralatan elektrik, contohnya seperti komputer, kan, dia akan padam bila berlaku proses pertukaran tenaga itu, shift itu. So kita tak mau. So kita kena buat synchronize. Katakan sekarang genset A hidup, okey. Selepas itu waktu malam genset B ini akan bekerja, genset A akan dipadamkan. So genset A hidup, genset B kita hidupkan, kita kawinkan bersama, tenaga sudah masuk, genset A boleh off.
Sekarang genset B pula continue. So tidak ada putus tenaga dalam tu. So dia continue. Komputer anda tidak akan off. Anda tak perasan pun itu berlaku. Tenaga yang digunakan masih 12.5 kVA. Sebelah sana 12.5 yang dibekalkan. So itu. Okey, so tak ada putus tenaga. Anda tak perasan pun berlakunya pertukaran itu. Okey, antara genset A, genset B. Kalau contohnya bakun sekarang, hidroelektrik bakun hantar tenaga ke seluruh Sarawak. Cukup untuk satu Sarawak. So, batang air mereka shut down. Kita tak nampak, tak akan berlaku blackout. Macam itulah. Okey. So, tidak ada putus tenaga. Alright, so itu tujuannya synchronize itu. Yang penting voltan dia, frekuensi dia sama. Okey, supaya dia tidak tendang, dia tidak trip. Right, so itu asas lah. Of course akan ada banyak isu technical yang lebih complicated on how it should be done. Tapi untuk ini saya hanya beritahu asas saja. Nak lebih lanjut, nak lebih technical, anda kena ikut kompetensi courses. Alright, untuk judgement, penjaga jentera dalam bahasanya. Oke, so saya akan buat demonstrasi. Saya hidupkan genset nomor 1. Saya setkan bekalan dia 415 volt, sebab ini 3 fasa punya genset. Setkan frekuensi Malaysia 50 Hz. 50 Hz. Saya on, masuk ke dalam bus bar. Bus bar itu dia jadi macam grid lah, grid nasional. Dan saya akan hidupkan lampu. Anda akan lihat lampu hidup nanti. Selepas hidupkan lampu, next step saya akan hidupkan genset nomor 2. Genset nomor 2 ni saya akan kawinkan. Saya akan setkan dia sama 415 juga. Anda akan tengok saya nanti di sini saya setting dia. Supaya dia sama. Ketika lampu ni akan blinking, nanti saya akan buat caption di bawah tu. Saya tulis sebab apa? Sebab bila enjin ini hidup, dia sangat bising. So saya akan letak apa yang saya buat. Dekat. Saya akan tulis labelkan apa yang saya buat. Gunakan ini untuk kawinkan dia. Tenaga dia saya akan masukkan ke dalam bus bar, masukkan, onkan, supply ke bus bar, ke dalam grid. Lepas itu saya akan off-kan. Saya akan asingkan genset 2 yang pertama tadi dari bus bar. Lampu masih on. Dan saya akan off-kan genset ini. Anda akan lihat lampu continue on. Anggapkan lampu ini adalah tenaga kita di rumah. So, dalam proses pemindahan tenaga daripada genset A ke genset B itu tidak ada gangguan tenaga. Itu peranan utama kenapa synchronize itu diperlukan. Kalau selain daripada itu, kita juga boleh guna kedua-dua. Maksudnya kita akan ada pertambahan tenaga lah. Nak onkan kedua-dua pun boleh. Macam tu. So, jumlah orang yang nak guna tenaga bertambah banyak. Kalau kita nak shift daripada generator A kepada generator B, daripada B ke A pun boleh. Macam tu. So, sepatutnya pakai ni. Dan topi ada sekali, tapi tak dapat. So, saya pakai earmuff saja sebab dia akan bising. Honestly, saya beritahu dia akan bising. Dan whatever happen, saya akan labelkan di bawah apa yang saya buat.
Right, so ini adalah genset yang pertama. So first step, kalau orang buat kompetensi, dia akan bukan sahaja pergi start engine, dia mestilah cek bateri macam mana, bagus atau tidak, cek minyak dan sebagainya. So saya skip itu. Saya nak tunjukkan step yang pertama. Lepas ini dia bising, suka sikit. Dan step ini adalah step yang serupa. Saya akan buat pada genset yang kedua nanti. Okay. So first, saya akan start engine 1. Okay. Saya pakai Yamaha. Right. Standby. Okay. SOP biasanya sebelum start mesti tengok panel semua lah. Okay. So itu saya tak sampaikan dalam video ini. Okay, so semua saya sudah cek, okay, switch semua standby, semua okay. Sekarang kita nak start, okay, start genset. 1, 2, 3.
Oke, topi, pakai topi. Right. So itu tadi demonstrasi proses synchronize dua engine. Oke, low voltage. Oke, 415 volt low voltage ya, dua genset, 1 dan 2. Genset 1 hidupkan lampu pertama, lepas itu saya transfer pada genset yang kedua, saya matikan genset yang pertama. So itu Anda boleh lihat bekalan tenaga tidak putus. Oke, tidak ada pemutusan bekalan tenaga. Anda boleh shift, oke, daripada menggunakan satu, kita boleh guna yang kedua. Dengan syarat mesti kita buat synchronize. Oke. So proses ini secara teknikalnya, praktikalnya akan diuji dengan lebih detail kalau Anda ambil khusus kompetensi chargeman. Kalau di Sarawak ini L3 jaga jentera dengan synchronize. So ini basic sajalah untuk pengetahuan asas supaya Anda tahu macam mana bagi Anda yang baru berkecimpung dalam bidang elektrik ini, macam mana, kenapa synchronize itu dijalankan dan perlu dijalankan, implikasi dia. Oke, saya tidak buat demonstrasi apa berlaku kalau berlaku tengah synchronize, apa berlaku pada genset yang ini atau yang ini. Biasanya kalau ada masalah dia akan trip lah. Oke, so hanya saya tak tunjukkan. Alright. Oke, so selesai itu saja. Harap Anda yang baru masuk kejuruteraan elektrik motivate, oke, tengok video ni untuk Anda improve, oke, dapatkan sijil-sijil kompetensi, oke, yang Anda mampu, Anda boleh buat supaya peluang cari kerja tu lebih mudah. Oke guys, jangan cuba di rumah. Oke, kalau ada jumpa panel seperti ini, no, please don't do sekiranya Anda tidak ada tauliah ya. Oke guys, thank you very much for watching. See you again in next video. Bye bye.